Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi di dalam bab 2, iaitu fungsi kuadratik. Jadi malam ni cikgu nak sambung bahagian yang seterusnya. Sebelum itu kita tengok dulu di SKP, standard kandungan dan juga standard pembelajaran. Baik, untuk fungsi kuadratik kita masih di dalam standard kandungan 2.1, iaitu persamaan dan ketaksamaan kuadratik. Dan hari ini kita akan sambung dengan 2.12, bentuk persamaan kuadratik daripada punca-punca yang diberi. Okey. Kalau kita imbas kembali pada minggu lepas, okey, kita telah pun menyelesaikan 2.11, 2.1.1 iaitu menyelesaikan persamaan kuadratik menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa dua dan rumus. Dan kali ini kita akan ke 2.1.2 membentuk persamaan kuadratik daripada punca-punca. Baik, apa kaitan antara kedua-dua tajuk ini? Okey, kalau kita tengok dalam 2.1.1 kita diberikan satu kita diberikan satu ungkapan kuadratik, contohnya x kuasa 2 tambah 2x tolak 24 sama dengan kosong, dan kita diminta untuk menyelesaikannya dan memberikan jawapan dalam jawapan, iaitu kita akan dapat x sama dengan 4 dan juga x sama dengan -6. So, bagaimana kita dapat jawapan ini? Kita menggunakan beberapa kaedah yang kita pelajari, iaitu yang pertama kaedah pemfaktoran masa di tingkatan 2. Kemudian kita buat kaedah penyempurnaan kuasa 2. Dan kaedah yang ketiga kita gunakan adalah kaedah penggunaan rumus. Okey, so melalui ketiga-tiga kaedah ni, daripada ungkapan kuadratik yang diberikan, kita akan dapat jawapan, iaitu x sama dengan 4 dan x sama dengan 6 untuk kes yang ini. Kalau kita wakilkan dalam bentuk gambar aja, okey, graf ini berbentuk lebih kurang macam ni. So, x kuasa 2 tambah 2x tolak -24 bermaksud pintasan y ada di bawah -24. X kuasa 2 bentuknya senyum. Okey, kita akan bentuk macam ni. Dan kita dapati persilangan antara lengkung atau ungkapan kuadratik dengan paksi x ialah di -6 dan 4. Okey, ini jawapan yang kita beri dekat apabila kita selesaikannya. Okey, sebenarnya inilah yang kita lakukan. Kita mencari persilangan antara ungkapan kuadratik dengan paksi x menggunakan beberapa kaedah yang kita telah pelajari. So, kali ini untuk 2.1.2 kita nak bentuk persamaan kuadratik daripada punca-punca. Kita diberikan punca, contohnya x sama dengan 4 dan x sama dengan 6. Kita diminta untuk, contohnya kita diberi x sama dengan 4 dan x sama dengan 6. Kita diminta untuk membentuk ungkapan kuadratik x kuasa 2 tambah 2x tolak 24 sama dengan kosong. So, bagaimana kita nak bentukkan x kuasa 2 tambah 2x tolak 24 ni? Jadi kita gunakan konsep hasil tambah punca, iaitu alfa tambah beta sama dengan negatif b per a. Yang kedua, kita guna hasil darab punca sama dengan alfa beta sama dengan c per a. Dan setelah kita dapat nilai-nilai ini, kita masukkan dalam rumus ungkapan kuadratik, iaitu x kuasa 2 tolak hasil tambah punca darab dengan x, kemudian tambah dengan hasil darab punca sama dengan kosong. Okey, alfa dan beta adalah punca-punca yang diberikan pada soalan. Negatif b per a dan c per a ini diberi daripada persamaan yang di dalam soalan. Dan nanti kita tengok contoh soalan berikut. Baik, ini adalah gambaran kasar apa yang kita akan buat, apa yang kita telah buat dan apa yang kita akan buat untuk tajuk ini. Okey, baik, kita tengok contoh yang pertama. Ini sambil daripada buku teks, itu contoh 3. Bentukkan persamaan kuadratik dengan punca-punca 3 dan negatif 5.
Okey, diberikan kepada kita punca kuadratik punca-punca 3 dan negatif 5. So, kita boleh anggapkan 3 ini sebagai alfa, negatif 5 ini sebagai beta. So, ini yang diberi dalam soalan. Okey, jadi untuk membentuk sebuah ungkapan kuadratik, kita perlu ada hasil tambah punca. Okey, hasil tambah punca sama dengan alfa tambah beta. So, dalam kes kita, alfa ialah 3 tambah negatif 5. So, jawapannya ialah negatif 2. Okey, kemudian kita selesaikan pula untuk hasil, bukan hasil tambah, hasil darab punca. Okey. Okey. Ya. Okey. Hasil darab punca. Okey, hasil darab punca adalah alfa darab beta. So, alfa di sini ialah 3, darab beta ialah negatif 5. So, jawapan dia adalah negatif 15. So, kita dapat hasil tambah punca negatif 2 dan hasil darab punca negatif 15. Jadi, kita masukkan dalam ungkapan kuadratik. Okey, jadi ungkapan bukan ungkapan, persamaan kuadratik. Okey, so persamaan kuadratik dengan punca 3 dan negatif 5. So, rumus dia ialah X kuasa 2 tolak. Okey, X kuasa 2 tolak hasil tambah punca darab dengan X, kemudian tambah hasil darab punca sama dengan kosong, sebab tu nama dia persamaan. Jadi X kuasa 2 tolak hasil tambah punca ialah negatif 2. So, tolak negatif 2 kurungan X tambah hasil darab punca ialah negatif 15 sama dengan kosong. Kita permudahkan, X kuasa 2 tambah 2X tolak 15 sama dengan kosong. So, ini adalah jawapan kepada soalan ini. Kita bentukkan satu persamaan kuadratik daripada punca-punca yang diberikan dengan menganggap punca yang diberikan itu sebagai alfa dan beta. Okey, kita masukkan dalam rumus ini dan kita akan dapat jawapannya, insya-Allah. So, contoh 3 ini boleh digunakan untuk menjawab soalan 1 dan soalan 2. Soalan 1 dan soalan 2 latih diri 3, latih diri 2.2. Okey. Soalan 1 dan 2 latih diri 2.2. Jadi saya harap murid-murid 4AM menggunakan contoh ini untuk menjawab soalan 1 dan soalan 2 latih diri 2.2. Baik, seterusnya kita pergi ke contoh 4. Okey, dan contoh 4 ni kita ada 3 set soalan. So, yang pertama soalan A dulu. Jika alfa dan beta ialah punca-punca bagi persamaan kuadratik 2x kuasa 2 tambah x sama dengan 4, bentukkan persamaan yang mempunyai punca-punca berikut, iaitu alfa tambah 3 dan beta tambah 3. Okey, so dekat sini kita diberikan satu persamaan kuadratik. Okey, 2x kuasa 2 tambah x sama dengan 4. Jadi daripada persamaan kuadratik ini kita boleh dapat nilai A, B dan C. Seterusnya kita boleh dapat nilai negatif B per A dan juga C per A. Okey, dalam soalan A diberikan alfa tambah 3 dan beta tambah 3. Okey, alfa tambah 3 ini adalah alfa, beta tambah 3 ini adalah beta. Baik. Okey, so untuk yang nak mulakan soalan ini kita nak cari dulu
negatif B per A dan juga C per A. Okay, kita masukkan dulu. So, 2X kuasa 2 tambah X dalam 4 sama dengan kosong. So, dekat sini kita dapati A ialah 2, B sama dengan 1 dan C sama dengan negatif 4. Okey. So, yang pertama kita buat hasil tambah punca. Okay, seperti yang kita belajar tadi, hasil tambah punca daripada soalan yang diberikan ialah alfa tambah beta. Kemudian kita samakan dengan hasil tambah daripada persamaan kuadratik yang diberi, iaitu hasil tambahnya alfa tambah beta jika daripada persamaan kuadratik adalah negatif B per 2A. So, jadi kita boleh permudahkan yang ini. Alfa tambah beta sama dengan B negatif 1 per, oh maaf, bukan negatif B per 2A, negatif B per 2. Okey. Tidak. B per 2 itu rumus lain. Negatif B per 2. Okey, saya ulang semula. Sekejap, mana pen? Okey. Negatif B per A. Okey. So, hasil tambah puncak adalah alfa tambah beta. Kemudian daripada persamaan kuadratik yang diberikan, hasil tambah puncak adalah negatif B per A. So, alfa tambah beta, negatif B adalah 1, A adalah 2. So, kita dapati untuk hasil tambah puncak, jawapan hasil tambah puncak itu alfa tambah beta, jawapannya adalah negatif 1 per 2. Seterusnya kita cari pula untuk hasil darab punca. Hasil darab punca sama dengan C per A. Okey, hasil darab punca sama dengan C per A. Ataupun kita balik yang ini dulu. Hasil darab punca ialah alfa darab beta, iaitu baru bersama dengan C per A. C per A dapat daripada persamaan kuadratik, alfa beta adalah rumus yang diberikan. Jadi alfa beta sama dengan C adalah negatif 4, A adalah 2, so jawapannya adalah negatif 2. Jadi kita dapat di sini hasil tambah punca itu alfa tambah beta, nilainya adalah negatif 1 per 2. Dan hasil darab punca itu alfa beta, nilainya adalah negatif 2. Okey. Ini kita dapati daripada persamaan kuadratik. So kita kena cuba pula untuk soalan A, iaitu alfa tambah 3, beta tambah 3. Jadi kita kena buat benda yang sama tapi kita gunakan alfa kita sebagai alfa tambah 3. Okey. So untuk A, hasil tambah punca itu kita ambil alfa, alfa kita adalah alfa tambah 3 tambah beta kita adalah beta tambah 3. Jadi kita permudahkan alfa tambah beta tambah 6. So alfa tambah beta ni kita ambil daripada ini, alfa tambah beta merujuk kepada nilai yang di atas ni. So jawapan dekat sini adalah negatif setengah tambah 6. Jadi jawapannya adalah 11 per 2. Itu untuk hasil tambah punca bagi alfa tambah 3 dan beta tambah 3. Kemudian kita kena cari juga untuk hasil darab punca. Hasil darab punca itu alfa tambah 3 darab dengan beta tambah 3. So kita kembangkan, kita akan dapat alfa beta tambah 3 alfa tambah 3 beta tambah 9.
Jadi kita permudahkan. Alfa beta tambah 3 alfa tambah beta. Jadi kita faktorkan tambah 9. Kemudian kita masukkan nilai alfa beta. Okey. Alfa beta merujuk kepada nilai negatif 2 tambah 3. Alfa tambah beta merujuk kepada negatif setengah tambah 9. So, jawapan kita adalah 11 per 2. Okey, jadi kita dapat hasil tambah punca 11 per 2 dan juga hasil darab punca pun 11 per 2. Kita masukkan dalam rumus untuk persamaan kuadratik. Jadi persamaan kuadratik ialah X kuasa 2 tolak hasil tambah punca darab dengan X tambah hasil darab punca sama dengan kosong. Jadi kita gantikan X kuasa 2 tolak 11 per 2 X. Yang ni kita 11 per 2 daripada sini. Hasil tambah punca tambah hasil darab punca 11 per 2 sama dengan kosong. Yang ini 11 per 2 kita ambil dari sini. Jadi kita permudahkan dia. 2X kuasa 2 tolak 11X tambah 11 sama dengan kosong. Baik, itu adalah kaedah untuk kita selesaikan soalan demikian. Okey. Okey, untuk soalan 4A ini boleh digunakan contoh ni untuk menjawab soalan soalan latih diri 2.2 nombor 3 dan nombor 4. Okey, kita tengok contoh 4B. Okey, lebih kurang sama saja. Kita gunakan maklumat yang sama. Okey, kita tengok B, 2A dan 2B. So, soalan dia, jika alfa dan beta ialah punca-punca bagi persamaan kuadratik 2X kuasa 2 tambah X sama dengan 4, bentukkan persamaan yang mempunyai punca-punca berikut, iaitu 2A dan 2B. So, 2A akan menjadi alfa, 2B akan menjadi beta. Sebelum tu, maklumat yang kita dapat tadi dekat soalan 4A, alfa tambah beta kita adalah negatif setengah dan alfa beta kita adalah negatif 2. So, kita boleh ambil maklumat ni daripada soalan A tadi. Okay, daripada soalan A, alfa tambah beta ialah negatif setengah dan alfa beta hasil darabnya adalah negatif 2. Okey, kita semua semula betul tak? Okey, jadi alfa tambah beta adalah negatif setengah dan alfa beta adalah negatif 2. Alfa tambah beta adalah hasil tambah, alfa beta adalah hasil darab. Okey, kita dah dapat yang ni, kita buat sekali saja pada soalan A. Okey, kita guna 2 alfa dan 2 beta untuk menyelesaikan soalan ini. So, hasil tambah punca dengan 2 alfa tambah 2 beta. Jadi kita permudahkan faktorkan ini 2 alfa tambah beta. Jadi kita dapat 2 darab negatif 1 per 2. Jawapan kita adalah negatif 1. Okey, kita buat pula untuk hasil darab punca sama dengan 2 alfa darab dengan 2 beta sama dengan 4 alfa beta. 4 alfa beta, ikut soalan tadi kita buat pada soalan A adalah negatif 2. So, kita dapat daripada negatif 8. Okey, saya tanda di sini dengan pen merah. So, hasil tambah punca adalah negatif 1. Hasil tambah punca ini adalah alfa tambah beta. Alfa tambah beta. Dan negatif 8 adalah hasil darab punca, iaitu dua alfa dan 2 beta. Okey, so untuk yang ni lah. So, sudah bisa padam ni. Okey, so hasil darab untuk soalan B tadi adalah negatif 8.
Okey, seterusnya kita selesaikan ini bila kita dapat hasil tambah dan hasil darab. Jadi ungkapan persamaan kuadratiknya ialah X kuasa 2 tolak hasil tambah punca darab dengan X tambah hasil darab punca sama dengan kosong. So, X kuasa 2 tolak negatif 1X tambah negatif 8 sama dengan kosong. Jadi jawapan dia ialah X kuasa 2 tambah X tolak 8 sama dengan kosong. Baik, seterusnya kita tengok contoh 4C. Kita masih menggunakan maklumat yang sama, iaitu hasil tambah punca, itu alfa tambah beta ialah negatif 1/2 dan juga hasil darab punca alfa beta masih lagi negatif 2 yang kita perolehi daripada soalan A tadi. Okey, so hasil tambah punca itu alfa tambah beta masih lagi nilai negatif 1/2 dan hasil darab punca itu alfa beta sama dengan negatif 2. Okey, kita nak check tengok. Okey, betul. Okey, seterusnya kita tengok pada soalan C, iaitu alfa kuasa 2, beta kuasa 2. Dengan alfa kuasa 2 kita diwakilkan sebagai alfa dan beta kuasa 2 kita wakilkan dengan beta. Okey, so kita ulang konsep yang sama, iaitu hasil tambah punca dengan alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2. Okay, disebabkan dengan kuasa yang sama, kita boleh menggunakan alfa tambah beta kuasa 2. Okey, tapi kalau kita kembangkan alfa tambah beta kuasa 2, kita akan dapat jawapan ini. Alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 tambah 2 alfa beta. 2 alfa beta. Sekejap. Tambah 2 alfa beta. Tapi kita cuma nak alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2. Jadi untuk menetralkan semula alfa tambah beta kuasa 2 ini, jadi di sebelah ini kita tolak semula dengan 2 alfa beta. Supaya bila kita kembangkan alfa tambah beta kuasa 2, kita akan dapat alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 tambah 2 alfa beta, dan bila tolak semula dengan 2 alfa beta, jawapan kita akan dapat balik alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2. Okey, seterusnya kita gantikan nilai tersebut. Okey, iaitu alfa tambah beta ialah negatif 1/2 kuasa 2 tolak 2 alfa beta adalah negatif 2. Jadi negatif 1/4 tambah 4. So jawapan ialah negatif 1/2 kuasa 2 adalah 1/4, bukannya negatif 1/4. Okey, saya tulis semula. Okey, negatif 1/2 kuasa 2 jawapannya ialah 1/4. Negatif 2 darab negatif 2 jawapannya ialah 4. Jadi bila kita tambah, kita akan dapat jawapan 17/4 untuk hasil tambah punca. Okey, seterusnya kita sambung pula dengan hasil darab punca, iaitu alfa kuasa 2 darab beta kuasa 2. Dan itu kita permudahkan, dia akan jadi alfa beta
kuasa 2. Alfa beta kita ganti dengan -2. Kuasa 2 jawapannya ialah 4. Okey, so kita dapat jawapan ini, kita masukkan dalam persamaan kuadratik. Okey, persamaan kuadratik. X kuasa 2 tolak hasil tambah punca darab dengan X tambah hasil darab punca sama dengan kosong. Okey, jadi X kuasa 2 tolak 17/4 X tambah 4 sama dengan kosong. Jadi kita permudahkan darab dengan 4. So, semua ni darab dengan 4. Jawapan akhir kita ialah 4X kuasa 2 tolak 17X tambah 16 sama dengan kosong. Okey. Jadi contoh nombor 4 sini boleh digunakan untuk menjawab soalan nombor 3 dan 4. So saya harap murid-murid 4IN dapat menggunakan tutorial ini dan menyiapkan tugasan untuk esok. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.